hotel dan berkaitan lah. Ini bergantung kepada kesesuaian lah. Sebenarnya saya pun nak cakap maklumat pendaftaran hotel ni kita tak banyak lagi lah. Kita nak enforce masa kat sistem pembekal tu pun ada, cuma dia nak kemas kini tu masih belum lagi lah. Tapi kalau kata bila kita masuk ke bidang tu ada syarikat tu, flower lah dulu. Tapi setakat ni kita tengok, kita bincang tu bergantung pada kesesuaian lah. Itu pada keperluan PTJ. Bila PTJ tengok tak ada, benda tu pula macam perlu segera kan. So kita boleh bagi pertimbangan lagi lah. Saya Samudin daripada Pusat Pendidikan Ekosistem Marine Mesing. Okey tuan, silakan tuan. Slide yang terdahulu berkenaan dengan jamuan dan juga hotel tu kan. Sebab kadang-kadang ada yang buat macam bukuan pasukan kat sana, macam mana jamuan tu kadang-kadang memang ada syarikat, tapi dia syarikat orang kampung kan. Adakah memerlukan dia untuk daftar dengan EP? Sebabnya ada 2-3 syarikat lah, dan waktu saya nak minta dia daftar dengan pembekal pun agak sukar lah dia nak daftar. Amount dia berapa tuan biasanya? Kalau sekali jamuan tu 3,000, 5,000 untuk macam khusus 3 hari 2 malam. Ini yang jauh-jauh lah dekat. Ya, yang dekat Johor. Saya faham ada kod lokasi dan sebagainya kan. Untuk sebenarnya hal-hal betul, saya faham. Konsep macam ni saya faham. Tapi asas perolehan kita sebenarnya kalau beramping ni sampai 500, tapi kalau untuk lebih tu kita kena lalu sistem perolehan. Cuma macam kekangan di peringkat tuan ni ialah dekat Ecomarine kan, dekat Ecomar kan. Dekat Mesir. Kita kalau yang tu kita memang pakai PR, tapi nak daftar dengan perolehan tu agak sukar dia orang nak daftar lah. Nak daftar dengan pembekal pun saya terpaksa tolong daripada A to Z untuk daftarkan dia orang, something like that lah. Ya tuan, mungkinlah tuan nampak susah mula-mula lah, tapi nanti senang tuan sebenarnya. Walaupun sebenarnya kita sebenarnya dah online je tuan, tak perlu dah datang sini apa semua. Mungkinlah dia orang yelah, diorang mungkin kemudahan IT tu ada ke tuan kat sana? Itu masalahnya, sebab kadang-kadang yang buat ni makcik-makcik kan. Dia orang memang daftar sistem pakai sistem pembekal, cuma dari segi nak buat email dan sebagainya tu agak sukar. Tapi tak apa, saya manage lah buat 2-3 kat. Saya bercakap ni pun untuk mama-mama alami yang di luar-luar ni juga ada masalah berkenaan ni juga. Saya pun ada satu isu ni kalau saya dapat ni kan. Contoh macam ada kat Hazanah ada satu isu dengan ladang sawit kan. Ladang sawit, syarikat yang dapat untuk urus ladang sawit tu bukan senang. Apa yang kita tahu tarik diri pula tu. Sebab apa? Sebab diorang ni kadang-kadang nak untuk berkaitan dengan sistem semua ni, diorang macam ni lah, diorang tak titik beratkan. Cuma Setuju. kita bantu diorang lah. Cuma saya nak cakap kat sini lah, mungkin at the first time mungkin susah tuan. Mungkin kena maklumkan dia, mungkin susah dia nak daftar semua mungkin bila yang ni Tapi untuk the next nanti, peluang dia untuk mendapat sesuatu perolehan tu lagi cerah lah kalau dia dah expert mengeksplore sistem ni sebenarnya. Kalau dia tawarkan harga termurah dengan penuh spek daripada tuan. Saya rasa itulah, kekangan kat situlah, tapi kelebihannya akan datang sebenarnya. Dari segi iklan dalam sistem tu, adakah menjadi kesalahan kalau macam bila kita dah iklan, kita bagi tahu dia orang yang kita dah iklan? Sebabnya saya tak rasa orang-orang yang berada di kawasan seperti Mesing ni dia akan selalu buka sistem, tengok sistem tak ada kan. Tak ada salah. Tak ada Alright, terima kasih. Kata di peringkat kita, tapi dia akan masuk dalam sistem jugalah untuk join, bukan dia masuk manual. Betul lah. Ya, betul. Semalam pun ada Cik Faris highlight pada saya, pada ni semualah masa mesyuarat kita bincang, dia kata kadang-kadang ada dah tahu sampai tak ada lagi syarikat masuk. So PTJ kata sampai dia kena call syarikat lah apalah. Tapi sebenarnya nanti itulah kita nak tambah baik, nanti saya pun akan maklum pada syarikat ada button untuk reminder, macam reblast balik email tu. Maknanya kita akan reblast semula email tu kepada pembekal. Ataupun macam tuan-tuan cakap tadi, kalau nak maklum pada syarikat, macam kalau tuan-tuan ada yang dah kenal pembekal-pembekal, boleh maklum je, tak salah lah. Dia masuk, dia menyertai, kita flower dia menyertai, tapi belum tentu dia dapat. So tak ada kesalahan di peringkat mana-mana. Terima kasih tuan, nanti akan ada soalan kemudian. Tak apa tuan, saya memang bagi untuk sesi soal jawab ini. Okey, sole agent. Sole agent ni biasanya kita akan dapat, okey, sole agent ni saya betul-betul nak tekankan kat sini. Kadang-kadang ada PTJ yang bagi surat sole agent. Sole agent ni maksudnya dia adalah pembekal tunggal. Pembekal tunggal daripada principal. Principal tu adalah dia punya mungkin kilang ke apa ke, dia principal. So dia bagi pada agent ni, agent tunggal, dia saja. So
sepatutnya surat yang dikeluarkan sebagai sole agent adalah daripada principal mengatakan syarikat ni adalah sole agent. Tapi kadang-kadang syarikat A ni dikeluarkan surat sendiri katakan dia sole agent. Betul tak tuan-tuan kat situ? Kalau tuan-tuan secara logik ni, tuan-tuan nampak okey ke tak okey kat situ? Tak okey, salah. Betul. Memang tak okey. Sebab apa? Kalau kita buat macam tu, syarikat tu maknanya dia iktiraf dari diri sendiri sole agent. Saya pun boleh iktiraf macam tu diri saya sendiri. Apa-apa saya punya jawatan kan. Tak boleh lah macam tu. So kita nak surat daripada principal. Principal tu maknanya orang atas daripada yang mana dia dapat bekalan tu lah. Maknanya dia mengatakan dia memang sole agent. So kalau betul-betul dia, kalau kata betul dia sole agent, lawa je lah dalam EP kita open secara terbuka. Kalau seorang je masuk, betul lah dia sole agent. Itu kelebihan EP ni. Ain daripada Seri. Okey, silakan. Berkenaan dengan sole agent ni saya agak confuse sikit. Untuk pembelian gas, saya fokus terus gas. Gas untuk penyedikan hidrogen. Okay, bila kita dah memang kita beli tong dia, kita beli isi gas dia, so kita beli kat company A. So bila dah habis tong tu, kita order lagi lah. So bila kita keluar EP, kita tak boleh iklan. Kita kena orang tu juga, kita kena panggil. Saya dia beli bakal tong. Lepas tu sewa dia pun kita bayar kat company tu juga. Adakah itu dikira short agent macam ataupun saya kena manual or EP? Macam mana tu? Okey, itu bukan sole agent. Itu dia kata kita kata kita sewa gas dengan dia juga ah. Yalah sebab dia punya gas, dia punya tong dia, kita kena bayar rental dia, sewa bulan-bulan. Itu kita biasa buka proses perolehan apa tu? Sebut harga ke ada kontrak lah. Tak, dia tak kontrak. So, setiap fakulti PTJ dia berbeza-beza company dia ambil. Contohnya saya ambil Lindel. So bila saya Lindel, saya ambil gas dia. So setiap mak beli kat gas kat dia je. Bayar sewa pun kat dia. Maklumkan juga dia pegawai dekat perolehan ni sebelum saya masuk dulu ada mention kaitan kita nak pusatkan sebenarnya gas. Dengan UM dah pusat. Betul. Gas, bahan kimia, apa semualah yang berkaitan dengan untuk research ni especially betul tak untuk mak-mak ni. Betul. Ya betul. Bila kita dah pusatkan nanti sebenarnya kalau kata tak melalui EP ni kita tak payah iklan kat EP. Ya betul. Buat masa ni kalau kata kita tak ada kontrak apa-apa dengan dia, macam mana kita nak go terus dengan syarikat tu? Dengan justifikasi puan tadi sebab tong gas tu kita sewa dengan dia kan? Betul tak? Itu betul. Jadi semua pembelian kena dengan dia juga. Adakah boleh tak gas tu kita ambil dengan orang lain? Kalau dengan orang lain kita kena pulang tong dia. Dah kita kena beli tong orang lain. Sebab dia refill. Dia macam kaedah ambil tong, macam kita kat rumah tong gas, ambil tong lepas tu bagi tong baru. Jadi sewa tong sekali. Sekali refill tu bawah 3,000 kan ni? Sekali banyak. Sekali beli kata 10 silinder. Lepas tu bila rental siap 3 bulan, 6 bulan. Dia ada 3,000 ke atas. So sekarang ni saya punya confused, adakah perlu saya melalui EP? Adakah kaedah saya melalui sole agent ataupun manual? Ini bagi saya yang ni kena lalu EP juga. Lalu EP tapi dia terus syarikat. Mana select satu manual lah. Tapi sebelum tu nanti ada boleh upload dokumen lampiran sebenarnya. So katakanlah apa semua ni refer kepada mana sebab sekarang ni kalau based on situation ni sebenarnya sebab saya nampak ada dua, satu sewaan, satu lagi bekalan untuk gas tu betul tak? Tapi sekarang ni kita dah pergi dengan syarikat yang sama. Kalau kata kita tak pergi dengan syarikat lain, tong gas lain. Ya betul. Dia macam penyalin juga sebenarnya konsep dia. Ya cuma itulah sebenarnya dia dah kena ada kontrak sebenarnya. Lagi senang lepas ni. Memang saya dah take note dah pasal ni. Sebenarnya dalam perancangan pool procurement, bila dah ada kontrak, kita boleh terus pergi dengan syarikat tu dan boleh pelawar dalam ni atau kalau tak lalu sistem ni, kita tak payahlah. Kalau kita proses tender atau sebab harga tu tak lalu proses ni, kita tak lalu sistem ni, tak payahlah lalu sistem ni. Tapi in case kalau kita buat tebuk harga dengan tender tu dalam sistem ni, kita kena lalu. Okay. So sementara belum jadi tender semua ni, kira kami guna manual, EP or macam sole agent ni tak dah? Tak, kalau untuk ni, untuk dia bukan sole agent, dia kena lalu EP juga. Tapi dia pelawar dia seorang je? Kita boleh skip proses tu, ada satu button untuk pelawar dia manual? Tambah invite syarikat secara manual. Dan dia perlu lampirkan sole agent atau tidak? Just select je dia menang, masa report? Dia macam maksud dia betul macam tu je. Tapi sebenarnya itulah saya nak cakap lebih pun sebab tak ada kontrak tak ada lagi. Saya tak berani nak defend kat yang tu sebab ini sebenarnya dah ada perancangan tapi tak laksana lagi. Sekarang ni untuk sekarang ni sementara belum ada perancangan di pihak pendahari, kami buat secara manual melalui EP dan pilih tanpa mengeluarkan surat sole agent. Betul? Cik Ruan begitu? Boleh?
Maksudnya jap. Saya guna EP. Sekarang ni sedia ada macam mana? Sedia ada. Saya sebab sebelum ni kita pakai manual warranty. Sekarang ni saya dah nak start balik sebabkan PKPB tak ada gas tak pakai. Sekarang dah nak start balik. Jadi sekarang ni saya bawa keluar EP, saya nak tarik guna manual. PKPB ni memang tak ada buat kajian pasaran ya? Sebab kita dah beritahu dah. Yelah, maknanya kita masa justify payment tu tak ada buat kajian pasaran lah. Dia sebenarnya macam ni. Saya nak bagi contoh sebenarnya kita buat kajian pasaran. Tapi kalau kita kajian pasaran tu memang dalam konteks kita 3 quotation. Tapi kalau dalam konsep PTJ ni ada justifikasi yang tertentu PTJ kemukakan yang boleh melampirkan satu quotation yang kita terima justifikasi tu, maknanya boleh lah kita pergi satu quotation je. Macam ni juga dalam sistem ni. Kalau ada dokumen-dokumen yang PTJ lampirkan mengatakan okey ni akan efek pada sewaan dan kajian pasaran kata kalau nak tambah gas nak tambah gas tu syarikat lama kena ambil balik tong gas lah kalau ambil syarikat baru, betul tak? Kena nyata justifikasi tu. Cuma sebab itulah saya tak nampak proses sebab ni pun baru masuk balik kan. Dia boleh je pelawur dalam IP tak ada masalah. Cuma justifikasi tu adalah kajian pasaran tu apa benda. Kajian pasaran ni okey saya nak mention sikit. Kajian pasaran ni yang biasa kita praktiskan 3 quotation. Tapi tak kalau kata PTJ kata okey kalau kos kata nak ubah tong gas tu lagi mahal. Dia compare daripada kita nak pakai syarikat sedia ada. Itu pun kajian pasaran sebenarnya. Faham tak? Itu pun kena nyatakan sepatutnya. Sebab saya tak pernah lagi ni. Ni bawah apa tadi? Mak mana? Seri. Biasanya Cik Faris lah. Cik Faris pun peringkat saya sekolah saya. Cik Faris sebab itulah sebab tak lalu saya. Macam mana Cik Faris praktis Cik Faris ada dalam ni tak? Sebab biasa sebelum ni kita pakai manual. Kan ini baru lagi PKBB kan sekarang. Jadi manual ke EP ke sekarang ni yang base sebenarnya kita nak dokumen tu, kajian pasaran tu. Maknanya kalau PTJ kata agent. Dia ada soal agent surat. Ni bukan soal Asal agent. Itulah mungkin selama ni short agent tu saya cakap tadi lah yang Cik Iman pernah tanya tadi short agent tu mungkin orang sebenarnya faham macam pelawar di bisnes sebagai short agent. Jadi saya kata sekarang ni itu semenjak saya masuk perolehan kat sini saya nampak benda tu. Saya tu tak betul. Ya mungkin itu yang lama dah buat macam tu lah tu yang sekarang nak kena. Betul kan? Bukan maksudkan ni bukan sole agent. Totally saya sole agent. So yang ni sebenarnya kena ada justifikasi dan kajian pasaran di peringkat PTJ juga daripada segi kos. Kalau kata nak potong nak kena dah bayar sewa dah kan. So lagi sebenarnya itu je sebenarnya. Tapi dia boleh dipelawar dalam EP. So, sekarang ni saya pelawar di EP guna manual. Itu saja. Dengan syarat justifikasi dengan kajian pasaran tu dah ada lah benda tu. Lampirkan dalam EP. Ya, dalam sistem EP masa permintaan, lepas permintaan tu bajet, okey, masa perolehan tu kita boleh upload dokumen sokongan. Itu saya akan sentuh kat bawah lagi, JKICT semua. Okey, faham. Maaf ya lambat. Okey, terima kasih. Okey, benda-benda ni saya pun tak aware sangat sebenarnya kadang-kadang. Sebab kadang-kadang ada PTJ confuse, sebab tu penting pasal sole agent ni. Terima kasih, Jiman. Kalau PTJ katakan, sebab apa saya nak tekankan sole agent ni, kadang-kadang PTJ bagi surat macam tu, kita return back, proses tu dia lambat. Cuba kalau PTJ terus dapatkan surat daripada principal, terus kepada syarikat, kata dia sole agent, dah terus proses je. Betul tak? Betul. Terima kasih. Tapi saya nak tekankan sekali lagi itulah, kena ada kajian pasaran tu dengan kos-kos yang dinyatakan tu. Okey, seterusnya perisian dalam negara. Perisian dalam negara ni pun sama. Kalau kat ni boleh pelawar dalam EP. Kalau luar negara tak ada tuan-tuan ya. Kita tak ada pula pembekalan negara.